Bertemu kembali. Awal hari ini, Mahkamah Tinggi mendapati bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak bersalah terhadap semua 7 pertuduhan berkaitan penyelewengan dana, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berhubung kait dengan dana syarikat SRC International. Kita mahu kembali kepada wartawan Firdaus Azil yang membuat liputan dari awal pagi tadi di Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Firdaus, apa terbaru yang boleh dikongsikan pada jam ini? Okey, baik, terima kasih Najib di Bukit Kewangan. Saya boleh kongsikan sebentar tadi sejurus selepas Hakim Muhammad Nazan telah menyampaikan ataupun mensabitkan Datuk Seri Najib ke atas ketujuh pertuduhan, maka kebiasaannya proses mahkamah ialah pihak peguam bela ataupun pihak pembelaan dibenarkan untuk membuat mitigasi ataupun hukum ataupun rayuan untuk meringankan hukuman, yang mana tetapi Tan Sri Shafie memohon agar diberikan lebih masa untuk sebelum mereka melaksanakan ataupun menyampaikan rayuan ataupun proses mitigasi itu, kerana bagi mereka perlu melihat kembali alasan penghakiman yang disediakan ataupun disampaikan oleh Hakim Muhammad Nazlan. Maka tetapi sebelum tadi kira-kira pukul 12 tadi, Hakim akhirnya memutuskan agar mahkamah ditangguhkan pada pukul 2 untuk membolehkan untuk memutuskan ataupun mendengar hujah daripada pihak pembelaan sama ada boleh atau tidak perlu atau tidak proses mitigasi itu dilanjutkan pada minggu hadapan ataupun Isnin. Tetapi ketika bersambung tadi pada pukul 2.30 kita mendapat maklum bahawa sebab ketika ini masih sedang berlaku hujah ataupun berlawan hujah antara Ketua Peguam Bela Tan Sri Muhammad Shafie dan juga ad hoc DPP ataupun Timbalan Pendakwa Raya secara ad hoc iaitu Datuk B. Sitambaram, yang mana ketika ini mereka sedang argue bahawa mengapa perkara ini perlu dibawa ke Isnin hadapan. Tan Sri Shafie mengatakan bahawa beliau memberi jaminan bahawa anak guamnya Datuk Seri Najib tidak akan ke mana-mana kerana memandangkan negara masih berada di bawah tempoh PKPP, maka adalah mustahil sekiranya Datuk Seri Najib ingin meninggalkan negara ini. Dan ketika ini masih sedang berlangsung, kita akan membawakan perkembangan ataupun perincian mengenai hujah bela antara dua pihak ini, Najib. Firdaus, kalau boleh dikongsikan mungkin juga suasana di sekitar mahkamah pada ketika ini, adakah masih terdapat lagi penyokong yang berada di luar mahkamah dan juga bagaimana reaksi mereka pada ketika ini? Okey, sebelum tadi saya ada kongsikan beberapa visual mengenai ada juga perasaan marah di kalangan penyokong Datuk Seri Najib yang mengatakan bahawa ini adalah kezaliman, maka ini ada dimulakan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir dan sebagainya. Kemudian polis akhirnya mengambil tindakan tegas memandangkan mereka berkumpul itu melanggar aturan penjarakan sosial, maka polis terpaksa masuk campur dan menggunakan pembesar suara ataupun loud hailer untuk mengarahkan mereka bersurai. Dan selepas perbicaraan disambung iaitu kira-kira pukul 2.30 tadi, saya dapat lihat suasana di hadapan sana tidak ada lagi penyokong yang begitu ramai. Mungkin mereka sudah bersurai, mungkin mereka juga kembali pergi makan ataupun pergi ke tempat masjid wilayah di hadapan ini. Tetapi suasana di sini seperti yang dapat lihat belakang ini adalah pengamal media. Kita masih menunggu keputusan sama ada keputusan akan dijatuhkan, hukuman akan dijatuhkan hari ini juga sekiranya rayuan pembelaan untuk dilanjutkan proses mitigasi ke minggu hadapan gagal. Dan kita bersedia di sini sekiranya ada sidang media daripada sama ada pihak Pendakwa Raya ataupun pihak peguam bela pembelaan yang diketuai oleh Tan Sri Shafie Abdul Wahab. Najib. Okey, terima kasih Firdaus. Kita akan terus mendapatkan perkembangan dari semasa ke semasa bersama dengan Firdaus dan juga pastinya rakan setugas yang lain juga iaitu Faris turut berada dalam kamar. Saya percayai akan terus membawakan dari semasa ke semasa buat anda perkembangan terkini ada di laman web kami astroawani.com.